warga Kementerian Pendidikan ni agak tinggi sebenarnya. Yang dipaparkan di situ ialah yang belum sembuh. Keseluruhannya pada 27 hari bulan Januari, kalau secara kumulatif, secara keseluruhannya ada 4272 kes positif COVID-19 yang berlaku di seluruh negara yang melibatkan warga KPM. 1,565 belum sembuh, ya. Yang lainnya telah sembuh. Kemudian yang PUI aktif ada 994, yang kuarantin aktif kita ada 2126, dan di situ tidak diletakkan ada 7 kematian. 7 kematian ini melibatkan warga pendidikan, warga Kementerian Pendidikan, yang melibatkan guru dan juga AKP. Mereka ini kebanyakannya lah didapati ada sakit-sakit lain yang mengiringi kehadiran COVID itu. Kita doakan semoga Allah menempatkan roh mereka dalam kalangan orang-orang yang mulia di sisinya. Dan kita harap tidak berlaku pertambahan kes ini dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan. Syukur sebab tidak ada setakat ini pelajar kita yang meninggal dunia akibat COVID-19. Tapi kalau kita lihat paparan yang ada di hadapan ini, kalau kita lihat bagi negeri Kelantan, kita ada 76 kes positif COVID, 1 PUI, 44 kuarantin. Terengganu kita ada 57, status terkini ya, 57 positif, 56 PUI dan 43 kuarantin. Negeri Pahang, Pahang kita ada 60 positif, 76 PUI dan 220 kuarantin. Manakala di negeri Sembilan kita ada 93 positif, 442 PUI, 2 kuarantin dan 1 kematian. Jadi dalam hal ini kita melihat kesiapsiagaan kita untuk menerima pelajar atau murid kembali ke sekolah sangat penting. Dan saya sebutkan tadi jumlah-jumlah ini meliputilah guru atau pensyarah yang berada di sekolah, di IPG, di kolej matrikulasi. Begitu juga dengan pelajar atau murid kita yang berada di sekolah, kolej vocational, sekolah asrama penuh, SMKA, SABK, di kolej matrikulasi, IPG dan semuanya. Jumlah itu ialah jumlah yang kita collect. Kita ada jawatan kuasa yang menguruskan perkara ini yang diketuai oleh Tuan Haji Azman Adnan, ya, untuk menguruskannya, dan data ini data yang terkini. Next slide. Okey, di sini kita paparkan berkaitan dengan pembelian keperluan peralatan atau pemperkasan yang melibatkan pencegahan penularan COVID-19. Pada tahun lepas kita ada 40 juta peruntukan darurat dan 17.9 juta peruntukan tambahan yang diberikan untuk pembelian pelbagai keperluan bagi menangani penularan COVID-19 yang melibatkan hand sanitizer ataupun pensanitasi tangan, sabun atau cecair pencuci, kemudian cecair pembasmi kuman, pelitup separuh muka, kita ada beli tahun lepas, gun termometer dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini, bagi tujuan pembelian pada tahun 2021, Kementerian tidak turunkan peruntukan. Mohon gunakan peruntukan PCG, peruntukan SUA ataupun pindah peruntukan daripada peruntukan-peruntukan lain untuk pembelian dan penggantian. Bila saya sebut penggantian ini hanya melibatkan standing thermometer. Kalau sekarang ini kita banyak gunakan gun thermometer, sekarang ini kita beralih kepada standing thermometer, tidak melibatkan penggunaan sumber manusia yang lain. Guru tak perlu berdiri untuk mengambil suhu badan murid, dan nanti guru tidak mengatakan bahawa saya akan berisiko berdepan dengan murid yang mungkin positif COVID-19 dan sebagainya. Jadi dalam hal ini bagi tujuan penggantian saja boleh dibeli. Standing thermometer harganya dah lebih murah daripada gun thermometer dan sebenarnya lebih murah berbanding dengan dahulu, bawah 250 dah boleh dapat. Kemudian perkara yang berikutnya ialah pemakaian berkaitan pelitup separuh muka. Dalam garis panduan, kita menyatakan sebagai digalakkan memakai pelitup separuh muka. Tetapi Kementerian Pendidikan menasihatkan kita supaya murid-murid yang berada di dalam kelas, yang berada dalam kelompok yang ramai, begitu juga dengan guru dan warga sekolah yang lain, diwajibkan untuk memakai pelitup separuh muka. Mereka berpendapat, kajian daripada Kementerian Kesihatan mendapati bahawa lebih 60% jangkitan COVID-19 ini dapat kita hindari sebagai usaha ya, hindari jika kita memakai pelitup separuh muka.
Jadi kita mintalah murid kita pakai. Jika ada yang tidak mampu, mohon diusahakan dahulu. Sebab pada peringkat kita di kementerian, kita sedang usahakan untuk dapatkan peruntukan bagi pembelian seorang murid bagi 2 pelitup muka yang jenis fabric 3D layers 3 lapis dan juga washable sebanyak 100 kali. Tapi ini saya ulang balik, belum ada keputusan daripada kelulusan daripada MYF lagi. Kita sedang usaha ke arah itu. Jadi untuk tempoh waktu ini mereka pun dah ada, guru pun dah ada, gunakan mana yang ada dahulu, dan jika mana yang tidak mampu itu mohon diusahakan apa saja usaha yang boleh dilakukan melalui PIBG dan sebagainya. Okay, next slide. Okey, kemasukan murid ke asrama. Ya, pada 16 hari bulan Januari telah bermula pelajar kita atau murid kita kembali ke asrama, sama ada ke asrama penuh, asrama harian, kolej vocasional dan sebagainya, untuk mereka bersiap sedia memulakan sesi pembelajaran di sekolah. Dan kita mengharapkan bahawa pelajar yang mendaftar pada atau melapor diri pada atau pulang ke asrama pada 16 hari bulan Januari, sekarang ini ialah 29 hari bulan Januari, bermakna mereka telah melepasi tempoh 10 hari yang kritikal. Bermakna mereka ini dalam keadaan yang kita boleh katakan selamatlah untuk berada di asrama. Dan kita keluarkan juga, saya akan sentuh nanti berkaitan dengan pelajar lewat mendaftar untuk balik ke asrama. Dia ada perkara lain yang perlu kita lihat. Ada surat untuk membenarkan pelajar kembali, kita sediakan juga template kebenaran khas kepada pelajar ini untuk melepasi sekatan SJR, sekatan jalan raya bagi ibu bapa yang menghantar anak ke asrama. Alright, next slide. Okey, kemasukan ke asrama, bagi murid yang lewat masuk ke asrama, katakanlah pelajar lain datang pada 16 hari bulan, tetapi mereka yang kumpulan-kumpulan yang lain ini datang pada 19 hari bulan. Ada selisih 3 hari. Bermakna mereka perlu diasingkan dahulu sepatutnya. Jadi kalau mereka datang pada 19 hari bulan, hari ini adalah hari yang terakhir, mereka sepatutnya diasingkan dari pelajar lain. Tetapi jika ada selepas ini murid yang balik ke asrama atau dengan apa alasan sekalipun pada hari Isnin depan, bermakna mereka perlu diasingkan dahulu dalam tempoh 10 hari tanpa kita ketepikan hak mereka untuk dapatkan PDPR. Kita bimbang apabila mereka balik ke asrama, mutasi bagi COVID-19, virus COVID-19 ini masih ada dalam diri mereka jika ada. Nauzubillah, kita doakan tidak ada. Kita bimbang akan menjangkiti murid-murid lain yang telah pun berada dalam keadaan yang selamat, khususnya sekolah berasrama penuh, sekolah SMKA yang memang pelajarnya 100% duduk di asrama. Saya perlu ulas sedikit, pelajar yang 100% duduk di asrama ini, sebenarnya selepas 10 hari, mereka dah pun sebenarnya dalam keadaan yang sangat selamat. Dalam keadaan ini, guru yang datang ke sekolah, pekerja pembersihan, pekerja di dewan makan dan sebagainya, perlu beri perhatian yang khusus. Sebab kemasukan mereka itu ataupun pekerja dan guru ini boleh membawa kepada penularan COVID-19. Dah ada kes pun sebenarnya jangkitan itu, tetapi masih pada tahap yang dapat dikawal. Jadi, murid yang bukan daripada kelas peperiksaan, ini yang kedua, yang balik ke asrama, sebab notis yang kita berikan agak lewat, sebab keputusan dibuat setelah pengumuman berkaitan dengan pelaksanaan PKP dan PKPB serta PKPP agak lewat diumumkan, kelewat. Memang itu perancangan MKN. Jadi kita yang perlu mengambil tindakan. Ada yang telah balik ke asrama. Jika ada yang telah balik ke asrama, mereka membuat pilihan untuk tinggal di asrama, silakan. Tetapi jika ada ibu bapa yang ingin mengambil anak mereka semula dan bawa balik ke rumah, juga dipersilakan. Itu adalah pilihan mereka, tetapi perlu mematuhi SOP dan mendapatkan SOP yang ditetapkan, dan perlu dihubungilah sepatutnya pihak PKD. Okey, bagi sekolah-sekolah yang kalau boleh kita kongsi bersamalah, bagi sekolah yang tinggal di kawasan yang agak pedalaman, balik ke asrama ini merupakan satu yang sangat penting kepada mereka, sebab murid-murid kita dapat belajar sepenuhnya dan dapat memberikan tumpuan yang sebaik-baiknya untuk persiapan peperiksaan yang mereka akan ikuti. Di samping itu, ada juga cerita-cerita sedih yang kita boleh kongsikan.
mereka apabila balik ke asrama mereka rasa, dan mereka katakan bahawa makanan di asrama lebih ada dan lebih mewah berbanding dengan apa yang mereka ada di rumah. Jadi biarkan mereka berada di asrama bagi sekolah harian, dan jika mereka ataupun di sekolah asrama-asrama mana pun, tetapi jika mereka ingin balik, silakan. Ya. Kemudian, kapasiti pengasingan di asrama perlu diperhatikan di sini. Pihak pentadbir sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, pengetua yang saya hormati, yang bijaksana, sila perhatikan perkara ini. Cadangan dari show daripada MKN ialah bilangan murid di dalam satu dorm, dalam satu bilik itu mesti dikurangkan. Begitu juga di bilik prep, dewan makan dan semasa riadah, mesti dikurangkan bilangan mereka. Sebab jika satu dorm itu boleh dimuatkan 30 orang, seorang positif COVID bermakna 29 orang akan diasingkan sementara PKD melaksanakan fungsi-fungsi mereka, membuat swab test dan sebagainya. Yang ini melibatkan pelajar yang ramai dan jangkitan itu akan menjadi lebih besar jika ada yang lain itu jadi positif. Jadi dalam hal ini, mohon sangat kerjasama pengetua yang ada sekolah asrama penuh, sekolah harian yang ada asrama dan sebagainya, minimumkan bilangan pelajar. Kalau biasa 30, nak letak 15, nak letak 10 pun silakan. Sebab kita ada bilik ataupun dorm yang mewah pada masa sekarang. Gunakan secara maksimum. Ya, kecilkan bilangan. Sebab kecilkan bilangan bermakna risiko kita semakin rendah. Dan satu lagi, yang kedua, pihak sekolah yang ada asrama sila sediakan bilik atau dorm atau tingkat atau blok untuk pengasingan murid. Bukan bilik kuarantin, bukan tingkat kuarantin ataupun blok kuarantin, bukan. Bila sebut kuarantin ini, kita tak mahu disalahfahamkan. Kuarantin ini adalah pengasingan, dan bilik atau dorm ataupun tingkat pengasingan ini hanya boleh dibuat oleh MKN saja di bawah Akta 342. Pengasingan bermakna kita menyediakan mereka untuk proses selanjutnya dengan PKD untuk diberikan ujian swab test. Kita laksanakan tindakan-tindakan perlu disinfeksi dan sebagainya, close contact, kajian terhadap risiko dan sebagainya. Okay. Selanjutnya, berkaitan dengan pelajar yang kembali ke asrama ini ialah kebenaran pulang. Ya, kebenaran pulang ke rumah. Mereka sebenarnya mohon maaf pada ibu bapa, buat komunikasi dengan ibu bapa. Mereka tidak dibenarkan pulang sehingga tamat peperiksaan SPM. Misalnya di sekolah kumpulan A mungkin 26 hari bulan baru dibenarkan balik, dan 27 hari bulan bagi kumpulan B. Jadi mereka tidak akan balik. Tetapi ada beberapa keistimewaan diberikan kepada mereka nanti. Next slide. Okey. Sekarang ni saya nak paparkan supaya nampak jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan pengetua. Perkara ini sangat serius untuk kita berikan perhatian. Analisis kehadiran murid kita pantau setiap hari. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, negeri kumpulan A dan kumpulan B ini 82.25% sahaja yang datang, bermakna 379,023 orang datang. Tetapi ada 81,792 lagi tidak hadir. Alright, secara keseluruhan melibatkan semua peperiksaan. Negeri Johor, KL dan juga Selangor merupakan negeri-negeri yang bilangan peratus kehadiran itu agak tinggi yang belum datang ke sekolah. Next slide. Okey. Kalau kita lihat dalam kelompok pelajar SPM dan SVM2, SPM ni masih rendah sebenarnya, 80.4% yang telah datang. Yang tidak hadir itu bakinya yang melibatkan 6,000 lebih, ya, 6,000, tidak hadir SPM. Kita berapa juga? 67,000, lebih 67,000, dan yang mengambil SVM 95.34, sangat tinggi ni, ya. Jadi dalam tiga negeri yang tertinggi ketidakhadiran pelajar SVM ini ialah Johor, Kuala Lumpur dan Selangor. Begitu juga dengan SPM. Ada kisah di sebaliknya nanti yang perlu saya jelaskan kemudian. Next slide. Okey.
Analisis murid mengikut jenis peperiksaan STPM juga. Sorry, tadi SPM dan SPM. STPM 85.94, kemudian bagi murid STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, 95.5 tinggi, DVM 2 tinggi, DVM 2, ya betul, 95.27. Dan kalau kita perhatikan, mengikut peperiksaan misalnya STPM, Selangor, Sarawak dan KL masih tinggi lagi yang belum kembali ke sekolah pembelajaran kita. Ya, jadi mohon saya akan jelaskan apa tindakan yang perlu kita lakukan selepas ini untuk tatapan dan peringatan kepada semua. Next slide. Okey. Dalam memperkatakan tentang penutupan sekolah akibat penularan jangkitan COVID-19 di sekolah ini, kita seboleh mungkin tidak mahu menutup sekolah. Surat siaran yang kita berikan, surat pemakluman yang kita berikan sebelum ini, jika ada satu kes saja kita tutup. Tapi surat itu telah kita tidak gunakan lagi, tidak kuasa ini tidak ada. Tetapi penutupan sekolah bagi tujuan PDP merupakan pilihan terakhir. Kita akan berbincang dengan PKD berapa lama sekolah akan ditutup. Kita tidak mahu ditutup. Misalnya ada sekolah di Terengganu ditutup sampai 2 minggu, tidak mahu. Kalau itu berlaku, kalau boleh kita mahu ikut beberapa negeri. Bila PKD membuat penilaian risiko dan juga close contact, mereka buat hanya keputusan 3 hari saja. Tapi kita akan lihat nanti, mengapa 3 hari? Mengapa seminggu, 7 hari? Jadi perkara-perkara ini bergantung kepada tindakan para pengetua membuat keputusan dan perancangan dalam menguruskan sekolah. Saya akan jelaskan nanti. Yang kedua, sebelum itu saya ingatkan sekali lagi, keputusan akhir penutupan sekolah adalah atas nasihat PKD. Ya. Murid yang menjadi kontak rapat kepada mangsa COVID mesti diasingkan daripada murid lain. Ini yang saya katakan tadi, mesti diasingkan. Kalau mereka murid harian, kena balik ke rumah dan dikuarantinkan di rumah. Kalau murid iaitu tinggal di asrama, perkara nombor 3, mereka akan diasingkan dalam bilik atau dom atau blok asrama yang berbeza. Tidak bercampur. Proses yang berikutnya, seperti saya jelaskan tadi, ada swab test, ada tindakan-tindakan lanjut yang diambil oleh PKD. Murid harian, bagi murid yang tinggal di asrama ini, mereka tidak bercampur lagi dengan murid lain yang tinggal di asrama. Atau mereka juga tidak hadir ke kelas untuk PDP secara bersemuka. Mereka akan melaksanakan PDP dengan kaedah yang akan saya maklumkan nanti. Makan minum mereka akan dihantar kepada mereka. Tandas, tempat mandi, laluan dan sebagainya tidak akan dikongsikan dengan murid lain yang tidak terjejas sebagai close contact ataupun kontak rapat kepada murid yang positif COVID-19. Sebab itu perlu disediakan. Murid asrama juga tidak dibenarkan balik ke rumah, melainkan dengan kebenaran PKD. Jika berlaku kes positif, ada ibu bapa yang bimbang. Dia kata, mampukah sekolah mengendalikan anak-anak mereka ini berada di sekolah, di asrama? Jika ada permintaan daripada ibu bapa, kita tak boleh melayan sepenuhnya dahulu. Kita mohon mereka kemukakan permohonan, selepas itu dapatkan kebenaran daripada PKD. Selepas PKD benarkan, baru mereka boleh balik ke rumah masing-masing. Sebab kita bimbang, penularan akan berjangkit kepada jika positif pula anak yang balik itu kepada seluruh ahli keluarga, dan ada yang kontak rapat pula nanti merebak-rebak kepada kumpulan yang lain. Alright, yang seterusnya, yang ke-6 tu, murid sekolah harian akan menjalani kuarantin di rumah dan swab test diuruskan oleh keluarga murid berkenaan dengan pihak PKD. Alright, next slide. Okey, ini berkaitan dengan kehadiran guru di sekolah. Saya lebih suka melihat yang warna merah tu terlebih dahulu. Dalam hal ini, guru perlu jujur membuat peristiharan berkaitan dengan tahap kesihatan mereka. Jika mereka datang ke sekolah, mereka mestilah kumpulan guru yang tidak terpalit, yang tidak pernah terlibat ataupun ada hubung kait dengan guru-guru, ahli keluarga atau sesiapa sajalah yang positif COVID-19 yang dalam PUI dan PUS. Jujur ini paling penting sebab kita nak mengelakkan jangkitan daripada guru kepada murid, terutama kalau yang tinggal di asrama penuh. Guru mungkin menjadi penyebab kepada murid di asrama penuh itu akan dijangkiti COVID-19, ataupun mungkin nanti
pekerja warga sekolah yang lain yang terlibat di Dewan Makan dan sebagainya menjadi penyebab kepada murid-murid yang tinggal di asrama dijangkiti. Okey. 4 kategori. Alright, sebelum tu saya nak jelaskan 3 minggu yang lepas Kementerian telah berusaha sedaya upaya mengeluarkan pendidikan khususnya di sekolah dan institusi pendidikan daripada negative list. Apabila disebut negative list ini, kalau tersenarai sebagai negative list dalam senarai rujukan yang terdapat di MKN, kalau dibuka paparan website atau portal MKN, negative list ni aktiviti sektor itu tidak boleh dijalankan. Tetapi kita telah tarik keluar untuk membolehkan murid pergi ke sekolah, guru boleh pergi ke sekolah bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran secara terbuka. Jadi, dalam hal ini, siapa yang boleh datang ke sekolah? 4 kategori guru yang boleh datang ke sekolah. Guru yang mengajar kelas peperiksaan, ya, silakan datang dan semestinya datang. Guru yang membantu guru mengajar kelas peperiksaan. Okey, ini ada kaitan dengan kita cuba nak kecilkan bilangan kelas nanti, bilangan murid dalam kelas. Ada guru lain yang mungkin membantu guru berkenaan. Di samping beliau juga perlu melaksanakan PDPR bagi murid yang memang bawah seliaannya. Jadi ada 2 tugas yang dilakukan oleh guru yang bantu ini pada tahap yang minimum lah. Guru yang menyediakan bahan-bahan PDPR, silakan datang. Atas kebenaran ketua jabatan. Sebab kemudahan-kemudahan terdapat di sekolah, maka gunakanlah segala kemudahan yang ada di sekolah untuk tujuan itu. Di samping itu, guru yang melakukan PDPR dari sekolah atas keperluan. Kalau di rumah agak sukar disebabkan akses kepada internet agak kurang, kemudian berebut dengan anak, berebut dengan suami, bukan berebut apa-apa, tetapi berebut peranti untuk diguna pakai. Anak pun nak ada Google Classroom-nya, suami pula nak buat kerja BDR-nya, laptop ada satu dan sebagainya. Dalam keadaan ini, di sekolah mungkin penyelesaian terbaik, sila hadir ke sekolah dengan izin daripada dengan kelulusan ketua jabatan. Mohon kepada ketua jabatan atau pengetua, tuan-tuan sebagai pengetua, perlu benarkan mereka datang. Tetapi perlu pastikan semua SOP dipatuhi berkaitan dengan perkara ini. Okey, kemudian yang seterusnya ialah berkaitan dengan guru yang belum balik ke stesen tempat bertugas. Saya akan tunjukkan nanti berapa ramai yang belum balik dan mengapa mereka belum balik. Kita faham bahawa ada sekolah yang berdepan dengan masalah guru tingkatan 5 pun tak balik lagi. Okey. Guru yang tidak pulang ke stesen tempat bertugas ini, guru tersebut perlu menghubungi pengetua atau ketua jabatan mereka. Hubungi dahulu, maklumkan bahawa saya tidak dapat balik lagi cikgu. Cikgu pengetua akan tanya kenapa. Sebab-sebabnya ini ada. Guru tersebut masih ada masalah berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan COVID-19. Mereka mungkin mangsa ataupun positif COVID-19, mereka mungkin PUI ataupun PUS tak boleh lagi nak balik ke sekolah, diterima. Mungkin juga guru, terutama yang nak balik ke Sabah, Sarawak, Pelabuhan dan sebagainya yang menggunakan pengangkutan udara, mereka tak boleh balik disebabkan syarikat penerbangan mengurangkan penerbangan ke Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Dengan bukti snapshot daripada mesej yang dihantar oleh syarikat penerbangan ataupun daripada email dan sebagainya perlu ada. Dan kita tidak mahulah pengetua terus potong cuti. Sebab saya terima mesej daripada guru mengatakan bahawa ada pengetua memberi amaran, cikgu tak balik sehingga ini, saya akan potong cuti cikgu. Tolonglah jangan begitu. Perhatikan dahulu penjelasan mereka. Kalau genuine case, mereka ini memang nak culas. Kataan saya gunakan culas. Maksudnya tidak mahu datang ke sekolah tanpa sebab yang munasabah, mungkin boleh diambil tindakan yang sewajarnya mengikut peraturan yang masih berkuat kuasa. Tetapi jika mereka ada bukti yang jelas, pertimbangkanlah perkara ini dan tanya bila mereka akan balik. Tak mungkin mereka akan balik pada hujung tahun 2021. Ya, insyaAllah mereka akan balik dalam masa yang terdekat. Okay, next slide. Okay, ini antaranya yang kita boleh kongsikan, taburan guru yang terkandas dan faktor terkandas. Faktor terkandas katakan tadi, kalau Sabah, Sarawak ni memang jelaslah melibatkan penerbangan. Kemudian Negeri Sembilan ada 2 orang. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat mereka akan balik. Saya rasa ini kes yang Tuan Haji Azman, mungkin kes COVID-19 ni. Ya. Jadi bagi yang balik ke Sabah, Sarawak
dan Johor ni agak tinggi. Tapi kita bersangka baik mereka ini ada sebab berkaitan dengan COVID-19. Bagi Sabah dan Sarawak ini isu penerbangan. Jadi dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan tiket penerbangan mereka balik dan bila mereka akan balik. Sebab kita dapat maklumat sehingga 31 Januari pun ada yang belum dapat balik, dan awal Februari Dr. Fazul ada Mac. Mana tu? Cuti bersalin. Sambung terus. Cuti bersalin tu kita terima alasannya. Sebab bukan salah dia mengandung sebenarnya. Bukan salah, tak salah pun mengandung sebenarnya. Itu tanggungjawab. Okey, next slide. Okey, guru dibenarkan BDR, bekerja di rumah. Silakan. Pihak pengetua boleh benarkan guru bekerja dari rumah. Ini berdasarkan keliling atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. 13 penyakit yang kronik ini ataupun berisiko tinggi ini, guru-guru yang mengidap penyakit ini boleh pun melakukan kerja itu dari rumah, BDR ya. Bagi penyakit yang asma yang kronik, yang ini berisiko tinggi ni, darah tinggi, jangkitan paru-paru, kanser, sakit berkaitan dengan hati, sekali lagi bukan sakit hati ya, sakit berkaitan dengan masalah hati, hepatitis dan sebagainya, penyakit paru-paru, imuniti badan yang rendah. Ada cikgu di sekolah kita yang imuniti badan rendah, tiba-tiba saja, bukan selalu sangat sakit, imuniti badan yang rendah, sakit buah pinggang, sakit jantung, kemudian kegemukan yang melampau. Saya tidak menyentuh mana-mana pihak di dalam bilik ini ataupun di hadapan saya lah yang saya tak nampak. Stroke, warga tua yang melebihi usia 60 tahun. Ada warga tua di sekolah kita, di sekolah-sekolah SMKA, SMBK, ada guru kontrak dan sebagainya. Penyakit kencing manis dan lain-lain. Dan tak ada lain-lain. Ini 13 penyakit yang disedarakan oleh MKN. Darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Kalau kanser itu dia ada stage 1 sampailah stage 4. Tetapi kencing manis, darah tinggi ini tak ada stage-nya. Tak tahu kita. Tetapi untuk tujuan itu, pengetua tidak ada kuasa mutlak mengatakan bahawa ada cikgu di sekolah dia, cikgu saya nak buat BDR lah. Kenapa? Saya sakit kencing manis. Okey. Dia tak boleh okey je. Dia perlu dapatkan ataupun guru sebut perlu dapatkan surat pengesahan daripada doktor yang menunjukkan bahawa beliau atau guru tersebut memang berisiko tinggi. Kita harap perkara ini dapat diberikan perhatian, benarkan mereka tetapi dengan pengesahan doktor. Dan kita haraplah rakan-rakan kita yang ada penyakit 13 ini dapatlah mungkin kalau Kementerian Pendidikan berusaha nanti kalaulah ada vaksin COVID-19, mungkin saya kata kalau bolehlah kita berikan keutamaan kepada mereka ini kan bagus. Kita harap begitu. Next slide. Okey. Yang ini taburan pergerakan guru yang bekerja di rumah sekadar untuk paparan dan pengetahuan rakan-rakan pengetua. Inilah taburannya. Dan kalau kita perhatikan, mereka ini tak datang dalam jumlah yang agak besar, iaitu 117,751, dan di bawah itu ada sebabnya. Golongan yang berisiko ada 2,954 ya. Masalah anak 782, sama ada anak sakit, anak tak dijaga dan sebagainya. Masalah kesihatan yang lain, masalah kesihatan ialah 418, dan jadual penggiliran. Ini dibenarkan, jumlah yang agak besar di sini, tapi perlu dipahami penggiliran ini perlulah adil sifatnya. Bukanlah saja cikgu tu yang bergilir, pasangannya juga perlu bergilir. Kalau pasangannya itu cikgu perempuan, takkan cikgu perempuan ini saja yang perlu duduk di rumah menjaga anak dan sebagainya. Penggiliran ini perlu melibatkan pasangan suami isteri. Ini termaktub dalam arahan yang dikeluarkan oleh MKN. Jadi hal ini perlu diberikan pertimbangan. Ada masanya datang, ada masanya boleh bergilir dengan pasangan masing-masing. Ya, beruntunglah orang yang ada lebih pasangan sebab penggiliran itu boleh dibuat pada kadar yang lebih tinggi agaknya. Ya ke? Ya, betul. Okey, alright, seterusnya kita pergi pada slide yang berikutnya. Yang ini. Saya suka lihat yang merah dulu. Kejujuran AKP. Bekerja sekolah dalam membuat perisytiharan tahap kesihatan ini penting sebenarnya.
AKP yang datang ke sekolah yang membantu urusan-urusan di pejabat, di makmal, sebagai PPM dan sebagainya. Kemudian pekerja sekolah yang membersihkan kawasan sekolah, mengawal keselamatan pekerja dengan syarikat pembekalan makanan bermasak. Perlu jujur dan ikhlas isytiharkan mereka ini orang yang clear daripada atau bersih daripada jangkitan COVID-19 ataupun PUI, PUS dan sebagainya. Sangat penting sebab kalau mereka ini tinggal ataupun datang ke sekolah, khususnya semua murid tinggal di asrama, mereka ini bergerak dari luar. Ya, inilah akan menyebabkan berlakunya jangkitan dalam kalangan pelajar yang ada di sekolah. Oleh itu, kehadiran AKP, ada orang salah faham dahulu semasa saya taklimat di negeri, sebuah negeri, dikatakan saya menggunakan kenyataan 1% AKP, 1% guru perlu datang. Tidak. Kehadiran AKP ini bergantung kepada keperluan tugas yang perlu diselesaikan dan hadir mereka atas arahan ketua jawatan mengikut garis panduan yang berkuasa pada masa sekarang. Pekerja keselamatan, pembersihan, penyediaan makanan bermasak ini mengikut kontrak dan keperluan. Kalau ada 30 orang pekerja di dapur masak dan bilik makan itu, 30 orang, itu jika semua full capacity sekolah itu di asrama itu diguna pakai. Sekarang ini hanya tingkatan 5, mungkin tingkatan 6 ada. Taklah perlu semuanya datang. Mungkin di sinilah kebijaksanaan syarikat atau kontraktor berkenaan membuat penggiliran kehadiran AKP dan juga pekerja sekolah. Next slide. Okey, seterusnya kehadiran murid ke sekolah saya sentuh yang ini secara mendalam sedikit berkaitan dengan kehadiran murid ke sekolah. Mesti hadir. Kita bold dan juga kita underline kan, tunjukkan betapa pentingnya itu. Kita tak letakkan warna merah aja. Murid mesti hadir ke sekolah. Murid tingkatan 5 dan murid yang terlibat dengan semua perasaan yang lain. Kita tidak mahu mereka ini keciciran apabila tidak hadir terlalu lama ke sekolah. Jadi laksanakan, hari ini hari ke-8, Tuan Encik Azman, hari ke-8 mereka berada di sekolah, 3 hari pada minggu lepas. Minggu ini sudah hari yang, bagi negeri yang kumpulan yang tidak terlibat dengan cuti Taipusam dan cuti Taipusam lah, 5 tambah 3, 8 hari lah. 8 hari mereka telah berada di sekolah dan kita dapat memantau dah sebenarnya. Dah tahu dah siapa yang berterusan, murid mana yang berterusan tidak hadir ke sekolah. Kita perlu cari mereka, kesan mereka, hubungi waris mereka, ziarah dan berikan bantuan kepada mereka untuk mereka datang. Jikalah mereka ini tidak datang ke sekolah atas faktor-faktor yang tertentu, contohnya kemiskinan, nak beli baju pun tak ada, nak beli sepasang pakaian dengan kasut yang lengkap uniform itu menjadi satu kekangan kepada mereka yang mungkin harganya 150 ke 200. Tak apa, hadirlah ke sekolah dengan pakaian biasa pun tak jadi masalah. Sebab tidak memberikan apa-apa risiko kepada murid. Yang penting kehadiran murid belajar untuk membuat persiapan menghadapi peperiksaan. Ingat, kehadiran murid ke sekolah pada masa sekarang bukan nak menghabiskan kurikulum, bukan nak membuat segala kerja khusus itu ini dan sebagainya, tetapi apa saja yang berkaitan dengan persiapan menghadapi peperiksaan perlu diselesaikan. Apa saja ya. Jadi pastikan juga mereka ini hadir semasa hari peperiksaan bermula pada 22 hari bulan Februari sehingga 25 hari bulan Jun. Berbalik kepada murid yang tadi yang kurang mampu dan sebagainya, berilah mereka kelonggaran. Jika pihak sekolah, PIBG boleh bantu sediakan pakaian atau uniform mereka, silakan. Itu lebih baik. Jika mereka tak apa, tak kisah pakai baju biasa, tidak menimbulkan rasa rendah diri kepada mereka, silakan. Sebab baju yang ada pun dah tak muat, dah ketat. Dan budak-budak pun dah besar kan, dah umur 18 tahun pun. Kalau nikah pun dah boleh dah tu. Dah lebih 16 tahun. Jika jadi, sekarang ni semua kawasan PKP, kedai gunting tak buka. Jadi rambut mereka yang murid lelaki tu panjang. Murid perempuan tak apa panjang. Murid lelaki rambutnya panjang. Tetapi janganlah diikat murid, jangan diikat murid pula. Murid tu tak boleh diikat, rambutnya janganlah diikat ke belakang, nampak macam something pula ya. Boleh datang ke sekolah dengan berambut panjang. Tapi ada orang ketawakan kita dalam kali ini. Mereka tak faham realiti. Mereka mengatakan bahawa, bolehlah rambut afro lah apa sebagainya. Jangan macam tu. Ya, kita positif dalam hal ini. Benarkan mereka datang dahulu.
Jangan kuat-kuasakan sangat peraturan-peraturan yang ada, pelonggaran itu perlu ada. Maka tadi dalam sesi bersama dengan rakan dari negeri, pengetua-pengetua dari negeri lain, boleh tak kami mengambil tindakan, bukan tindakan, mengambil inisiatif untuk menggunting rambut murid-murid lelaki ini supaya kemas. Saya kata silakan, itu lebih baik, ya, lebih baik. Supaya rambut mereka sentiasa kemas. Tetapi gunting tu biarlah gunting macam yang di kedai, lebih kurang. Kalau tak sama tarafnya pun lebih baik daripada itu. Kan? Sebenarnya ramai orang berbakat menggunting rambut. Saya kalau dibagikan rambut Tuan Najib Azman pun insyaAllah saya rasa saya boleh. Buat rambut saya hari ini, terus terang saya beritahu kepada semua lah. Telefon saya beritahu, saya gunting sendiri je. Tapi nampak macam okey lah tu. Bila isteri saya kata okey, saya okey lah. Okey, dan juga murid yang tinggal di asrama. Kita faham, saya komentar mereka rendah, mereka rindukan keluarga, rindukan masakan keluarga, rindu nak bercakap dengan mak, nak gunakan telefon awam, sukar. Kita benarkan untuk kohort ini sahaja. Kita ketepikan dahulu atas kebenaran menteri, bolehlah bawa telefon bimbit ke asrama. Sebenarnya ada pun yang bawa dan mereka guna pada hujung minggu ada. Tapi kalau tak ada, usahakanlah macam mana nak bawa tu terpulang kepada pertimbangan pihak pentadbir sekolah, tuan pengetua dan puan pengetua yang bijaksana yang ada di hadapan saya ini. Ada juga saya dapati semasa saya pergi ke negeri di sebelah utara yang ibu bapa mereka ni tidak mahu menghantar anak ke sekolah sebab tak yakin sekolah itu tempat yang selamat. Bawa mereka, terangkan kepada mereka sama ada melalui sekolah ataupun PIBD, sekolah tempat yang selamat. Kita patuhi SOP yang telah ditetapkan. Tapi jika tak mahu juga, mereka bimbang anak mereka dijangkiti, datangkan dengan surat doktor yang mengatakan bahawa anak mereka berisiko tinggi. Ataupun sekurang-kurangnya ada surat daripada ibu bapa atau penjaga mengatakan mereka bertanggungjawab terhadap pendidikan anak mereka dan mereka tidak mahu anak mereka datang ke sekolah. Alright? Jadi perkara ini perlu jelas. Okey, ketidakhadiran ke sekolah. Jadi perkara yang ini perlu diberikan perhatian. Ibu bapa dan penjaga perlu bertanggungjawab terhadap perkara ini. Hanya murid yang sihat saja kita benarkan ke sekolah dan kita benarkan ke asrama. Murid yang bergejala yang tidak sihat ni demam, batuk, sakit tekak, sesama, sesak nafas, sakit dada, menggigil, hilang deri rasa. Bila sampai tahap hilang deri rasa ni, ini peringkat yang bahaya ni. Ya? Jadi jangan benarkan mereka datang ke sekolah. Tetapi jangan pula dijadikan alasan demam sikit-sikit, tak nak datang sekolah lah, bergejala. Lihatlah keadaannya. Kalau pagi itu baru demam, pagi itu baru batuk, malam tadi tak batuk, okey je kan? Tengok dulu. Ibu bapa yang bijak boleh melihat dia kenal anak dia. Murid yang disahkan COVID atau kontak rapat dengan keluarga yang PUI, PUS dan murid dalam tempoh kuarantin juga tak dibenarkan hadir ke sekolah bagi murid harian. Murid yang pulang ke asrama, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi sampailah kuarantin itu tetap sama, tak boleh hadir ke asrama. Dan tambahan pula, mereka tidak dibenarkan outing, tidak dibenarkan bermalam di luar. Memang tidak dibenarkan. Dan semasa tempoh PKP ini, tidak boleh dibenarkan mereka dikunjungi oleh waris terdekat mereka. Oleh itu, doa-doa lah. Semoga selepas 4 hari bulan Februari, tidak ada PKP, mungkin ditambah B di hujungnya, atau ditambah P lagi satu di hujungnya. InsyaAllah kita akan pertimbangkan untuk ibu bapa melawat anak-anak mereka di asrama, tetapi mematuhi semua SOP yang ditetapkan. Mohon melalui sekolah, ada biliknya, ada tempoh masanya, ada jaraknya dan sebagainya. Ya, murid perlu mengisi borang perisytiharan dengan jujur dan ikhlas berkaitan dengan tahap kesihatan mereka. Dan jika perkara yang perlu dilihat, jika mereka datang lewat ke asrama, mesti diasingkan. Maksudnya, jika murid lain datang pada 16, mereka mesti duduk sekelompok dengan murid 16 hari bulan. Tapi kalau minggu depan masih ada yang datang ke asrama, mereka boleh mesti diasingkan daripada murid yang datang pada 16 hari bulan. Kalau yang datang 19 hari bulan, mereka akan tamat pada kira 10 hari lah, 29 hari bulan. Hari ini hari yang terakhir. Ya, okey. Jadi dalam hal ini juga saya ingin ingatkan ibu bapa penjaga, buatlah perisytiharan
isytiharan yang jujur dan ikhlas terhadap tahap kesihatan anak-anak mereka. Next. Okey, penggunaan bilik darjah dan juga asrama. Yang ini sure daripada Kementerian Kesihatan agar murid yang belajar di dalam bilik darjah ini, memang kita dah gunakan penjarakan 1 meter, meja ke meja, bodi ke bodi, penjarakan dari tubuh ni, penjarakan fizikal. Tetapi jika boleh dijarakkan lagi, silakan. Sebab semakin jauh antara A dan B, murid A dan B, semakin rendah risikonya. Jadi dalam keadaan ini, bolehlah dikurangkan bilangan murid di dalam bilik darjah itu. Kalau sekarang ini 40, nak diadakan 20, silakan. Nak diadakan 15, silakan. Kalau murid itu ada 30, nak diwujudkan 15, silakan. Jadi, pastikan bahawa ada kaedah-kaedah tertentu bagaimana guru boleh melaksanakan PDP bersemuka ini kepada murid berkenaan. Sebab tumpuan utama kita ialah persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Mungkin boleh guru lain membantu jadual waktu yang anjal, switching classroom, guru sebagai facilitator dan sebagainya. KKM juga mencadangkan supaya murid yang tingkatan 5 ini janganlah duduk satu blok, kelas A, B, C, D, E, F itu satu floor saja. Tidak. Letakkanlah di selang-selikan atau gunakan lantai atau floor yang berbeza. Kalau lagi jauh blok yang berlainan pun lagi bagus. Sebab apabila mereka membuat ataupun PKD membuat penilaian risiko dan juga close contact, maka dapatlah dikurangkan bilangan close contact itu, dapat dikurangkan risiko jangkitan. Maka tak perlulah tutup sekolah lama-lama. Mungkin hanya 3 hari saja untuk buat disinfeksi. Jadi perkara ini perlu diberikan perhatian. Okey, dan murid yang positif COVID-19 di dalam bilik darjah, ini perlu dihubungilah ibu bapa mereka untuk urusan keluarga dikuarantin di rumah dan mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Manakala tuan-tuan dan puan-puan, pengetua yang ada asrama di sekolah, yang asrama penuh dan sebagainya, kalaulah dorm itu, bilik itu boleh muat 30 orang, jangan letakkan 30 orang. Letakkan 10 orang pun okey. Sebab mewah kan, ada asrama kita, murid tingkatan 5 saja yang ada di sekolah ataupun tingkatan 6 paling tinggi pun. Jadi minimumkan murid dalam bilik atau dorm. Sebab prinsipnya sama. Semakin kurang, semakin bagus. Semakin kurang, semakin rendahlah risiko jangkitan akan berlaku terhadap murid ini. Jadi kontak rapat ini, murid yang menjadi kontak rapat ini akan kita asingkan daripada murid-murid lain. Kalau 30 orang dalam satu dorm, satu orang positif, 29 akan diasingkan di bilik pengasingan yang berlainan untuk tindakan lanjut oleh PKD. Jadi kalau makin kecil lah, lagilah bagus. Ya. Jadi dalam keadaan ini, saya sebutkan, saya ulang sekali lagi, makan minum, kemudahan tandas, bilik air dan sebagainya, khas untuk mereka saja. Manakala, bagaimana dengan PDP? Laksanakan PDP mengikut kemampuan dan kesesuaian sekolah berkenaan. Jika ada kemudahan internet di sekolah, silakan. Gunakan PDP online pun boleh. Berikan laptop, letakkan LCD di situ dan bolehlah pun dilaksanakan PDPR itu guru di tempat lain, murid di dalam bilik pengasingan atau dorm pengasingan. Jika tidak, sediakan bahan pengajaran yang sesuai untuk mereka. Ingatlah bahawa penjarakan fizikal sebenarnya mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Next slide. Bagaimana dengan guru? Okey, bagi guru pula, saya katakan ada 4 kategori guru yang boleh hadir ke sekolah. Jika mereka hadir, minimumkanlah kehadiran itu, ya. Dan selalulah sanitasi bilik guru, mesti jarakkan lagi, penjarakan fizikal, gunakan ruang lain untuk bekerja jika ada ruang lain di sekolah yang boleh digunakan oleh guru. Okey, bagaimana dengan mesyuarat? Untuk makluman semua pengetua KSU, Ketua Setiausaha Kementerian di Kementerian, sekarang ini kita dah mesyuarat pun kebanyakannya secara online saja, tidak lagi bersemuka. Sangat penting mesyuarat itu. Banyak keputusan yang melibatkan pendidikan seluruh negara dibuat. Kita tidak adakan secara bersemuka. Minimum sangat. Dengan menteri pun disenaraikan saja yang hadir. Yang lain secara hybrid. Maksudnya ada yang hadir bersemuka, ada yang secara hybrid. Saya tidak tahu apakah mesyuarat yang paling penting yang ada di sekolah yang perlu kehadiran semua guru
dan pengetua jemput semuanya datang ke sekolah, yang itu saya tak tahu. Tetapi mesyuarat yang tidak penting tidak perlu diadakan sekarang. Dan telah berlaku pun kes di sebuah sekolah, ada 2 buah sekolah, yang guru pengetuanya, satu sekolah tu di Negeri Sembilan, ya, seorang guru positif COVID, 77 guru kuarantin akibat daripada mesyuarat guru itu dihadiri oleh semua dan 12 AKP terlibat. Jangan buat macam tu, ya. Kita menutup peluang kepada murid tingkat 5 nak datang ke sekolah dalam keadaan ini, Cik Zul. Kesian murid-murid itu, ya. Mesyuarat yang tak penting tak perlu diadakan sekarang. Dan kalau nak adakan, gunakanlah kaedah online. Sekarang ni semua orang dah pandai gunakan online. Next slide. Okey, pemantauan psikomental. Kita faham murid yang telah bukan terabai, mereka ada PDPR melalui pelbagai kaedah, ada yang dapat disantuni, ada yang tak dapat disantuni, dan mereka ada yang stres, ada yang murung, ada yang begitu begini dan sebagainya. Kalau dilihat perbandingan carta ini, data bar ini menunjukkan ada peningkatan bagi beberapa negeri berbanding data 2019. Murid yang dirujuk ke klinik atau hospital untuk tujuan mendapatkan rawatan disebabkan gangguan dari segi psikomental mereka. Ada tanda-tanda yang negatif di situ, ya. Maksudnya tanda-tanda yang mereka ini ada masalah. Mohon pihak pentadbir sekolah kena pasti pelajar yang menghadapi masalah psikologi dan masalah mental ini. Rancanglah program yang sesuai untuk mereka secara berterusan, sama ada secara berkelompok ataupun secara individu jika didapati perlu, dan perlu dilakukan secara berterusan. Kita sebenarnya berusaha untuk menghalang, ya, mereka daripada bertindak melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Dan dah ada pun berlaku murid yang ada niat dan ada hasrat dan ada cubaan untuk membunuh diri pun ada. Yang terjun dari tingkat 3 pun ada. Yang patah tulang kaki, tulang paha, tulang dada pun ada. Kita tak mahu keadaan itu berlaku dalam kalangan pelajar kita yang kita sayangi. Okey, seterusnya, next slide. Berkaitan dengan yang ini Wabi Menteri, tadi ada betul saya dimaklumkan daripada pejabat menteri dalam mesyuarat yang diadakan sehingga pukul 2 suku petang tadi. Mohon dimaklumkan, dikatakan Datuk Azman sila maklumkan kepada pengetua. Sekali lagi, tegaskan perkara ini. Kita tidak mahu di dalam kawasan sekolah murid ini patuh kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan. Mereka dikawal begitu begini, pergerakan sahala dan macam-macam. Tetapi apabila dia keluar daripada sekolah, mungkin sekarang tak berlaku dengan ketara. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang besar, bilangan muridnya masih berlaku. Tapi jika semua datang ke sekolah nanti, kita seolah-olah melepaskan kambing atau ayam dari kandang atau repannya. Kita tak mahu keadaan itu berlaku. BPSS, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, telah menunjukkan 5 model. Model 1 ni ada ruang menunggu di dalam kawasan sekolah, dan murid ni akan balik mengikut peringkat-peringkat yang telah dijadualkan. Kalau di sekolah-sekolah tertentu tu ada guru pengiring yang menghantar mereka ke pintu utama sebelum dijemput oleh ibu bapa mereka. Kaedah yang kedua, laluan terarah. Ini bagi sekolah yang ada kemudahan untuk itu. Yang ibu bapa boleh masuk dan lalu saja, tak singgah di mana-mana, pick up anaknya ataupun ambil anaknya, terus masuk dan ambil anak dan terus keluar. Jika ada kemudahan itu, dan saya lihat ada di Mersing, ada Tuan Haji Azman, dia ambil kaedah ini. Sangat efektif, ya, sangat baik. Suhu badan pun kalau pagi dia ambil, dia di dalam kereta saja. Lebih, dia pergi tempat lain dulu. Ini satu yang sangat baik. Yang ketiga ialah model kawalan keberadaan murid ini dengan bantuan polis, rela, PBT, PIBG, alumni, PIBK dan sebagainya. Yang ini melibatkan pihak yang lain. Jika diusahakan, insyaAllah boleh dapatkan bantuan daripada mereka. Dan model yang keempat ialah penyuraian murid secara berperingkat mengikut kelas, peringkat mengikut darjah, peringkat mengikut blok, peringkat lantai dan aras bangunan dan sebagainya. Boleh dilaksanakan. Tetapi perlu dirancang dengan baik. Manakala model yang kelima ialah model penggabungan model-model yang ada tadi. Yang ini saya tak tahu, menteri tak tahu, Tuan Haji Azman tak tahu, pengarah-pengarah bahagian bawah sektor operasi semua tak tahu semua. Yang tahu ialah tuan-tuan pengetua yang ada di sekolah. Lebih tahu senario yang ada di sekolah. Pilihlah model yang sesuai, asalkan tidak ada murid yang dilepaskan serentak berkumpul ramai-ramai depan pintu pagar sekolah
dan diviralkan macam-macam mengatakan bahawa kementerian tidak serius menangani isu COVID-19 apabila murid balik sekolah. Tolong berikan perhatian terhadap perkara ini. Seterusnya. Okey. 2 hari bulan Disember lalu, BSTP telah mengeluarkan arahan berkaitan dengan pemulangan buku. Pada masa itu, kita katakan pemulangan buku berkuat kuasa apabila sekolah dibuka. Pada pandangan kita, sekolah akan dibuka pada 20 hari bulan. Maka kita katakan bermula tarikh tersebut. Tetapi dalam keadaan ini, sekolah telah pun dibuka, maka murid ataupun waris bolehlah memulangkan buku dan mengambil buku yang baru. Perkara ini perlu dilakukan, mesti dilakukan, dan pemantauan dari Pejabat Menteri ada berkaitan dengan perkara ini. Sebab dalam hantaran YB Menteri dalam Facebook beliau, bila menyebut tentang Facebook YB Menteri ini, YB Menteri mohon kerjasama daripada pengetua, pentadbir sekolah, guru dan sebagainya. Apabila menerima hantaran daripada YB Menteri melalui JPN, melalui PPD, melalui LPSM dan sebagainya, dah terima tu, mohonlah like ataupun mohonlah share dengan pihak lain supaya dapat dikongsikan maklumat berkenaan. Berkaitan dengan pemulangan buku ini penting sebab murid yang katakanlah murid tingkatan 5 tak pulangkan buku, murid tingkatan 4 sukar nak melaksanakan PDPR, jika merujuk kepada menggunakan guru merujuk kepada buku teks tahun yang berkenaan, tingkatan yang berkenaan. Begitulah kalau murid tingkatan 4 tak pulang, murid tingkatan 3 tak dapat buku. Jadi perlu diaturkan. Yang penting ada video-video yang dihantar kepada saya sangat menarik. Dihantar pemulangan dan pengagihan buku ini secara drive-thru, macam pembelian di KFC, McDonald dan sebagainya. Sangat bagus. Ya, tahniah diucapkan pada usaha yang dilakukan oleh para pengetua yang hebat-hebat yang ada di hadapan saya ini. Jadi perlu diselesaikan dengan segera. Kita lihat slide yang berikutnya sebab ada yang belum selesai lagi. Okey, bagi negeri Kelantan. Kelantan kalau kita boleh tengok ada sekolah menengah 177, 110 dah selesai untuk pemulangan, 110 juga selesai untuk pengagihan. Jadi tinggal berapa lagi tu? 7 saja lagi. Takkanlah pengetua di Kelantan tak boleh selesaikan ini dengan segera. 7 sekolah je pun, kan? Okey, kemudian kita pergi ke Terengganu. Terengganu ada sekolah menengah 149, ada 118 telah pulang, 118 telah terima. Tak banyak lagi, 30 lebih lagi pun, kan? Kemudian kalau kita pergi ke negeri Pahang, ini mungkin besar kot, sebab ada banjir jalannya berlaku. Pahang. Nombor 11, yes, Pahang. Sekolah menengah ada 199, 137 telah selesai pemulangan dan 137 juga selesai pengagihan buku teks. Manakala negeri 9 ada 125 pengetua-pengetua di negeri 9 untuk angka itu 125, 19. Banyak lagi tu. 100 lebih lagi belum dipulangkan buku teks dan belum diagihkan. Mohon tindakan segera. Ya, jangan sampai ke Pejabat Menteri ada nanti panggilan yang dibuat ke sekolah tuan-tuan dan puan. Next slide. Okey, ini berkaitan dengan PDPR. PDPR ini perkara yang sangat serius dipandang oleh YB Menteri sebab ada salah faham dalam kalangan masyarakat mengatakan bahawa PDPR ini mesti online saja. Yang ini yang kita bimbang. Bila sebut PDPR mesti online. Confirm lah, Malaysia bukan Singapura, Malaysia bukan Australia, Malaysia bukan Jepun. Yang mereka boleh laksanakan PDPR ini secara 100% menggunakan online. Saya pergi ke seluruh negara, Sabah, Sarawak, kawasan pedalaman, Kelantan, Terengganu dan Pahang dan sebagainya. Kita lihat kekurangan kemudahan itu. Sedih juga menonton buletin utama malam tadi. Ada ibu yang bawa 3 orang anak dia ke kawasan yang atas bukit, lapang, agak panas. Dia kata dia pergi ke situ sebab nak ikuti PDPR. Itulah satu perkara yang kita sedih. Sebab konsep pemahaman PDPR ini mesti online, bukan. Dia boleh juga offline dan juga boleh offsite. Next slide. Saya nak terangkan apa yang dimaksudkan sebagai online. Apa yang perlu dipahami PDPR secara online ini ialah pelaksanaan PDPR itu dapat dilakukan dengan
tiga perkara. Satu, ada capaian internet. Ingatlah, ada capaian internet. Dua, ada perantinya. Okay, so ada telefon bimbit, tab, laptop dan sebagainya. Dan yang ada komputer, ada dilaksanakan pada real time pada masa itu. Ada gunakan pelbagai pelantar pembelajaran yang bawah KPM, ada D5, ada EduWeb TV, ada Cikgu Tiup dan macam-macam. Ataupun menggunakan macam kita gunakan sekarang. Kita gunakan ialah Cisco Webex. Kita gunakan biasa juga gunakan Google Meet, Zoom dan sebagainya. Cikgu yang dahulu tak pernah tahu tentang Zoom, tak pernah tahu tentang Google Meet, dah pandai dah GM, sebut singkatan je, GM je. Kita perlu adakan mesyuarat secara GM. Hebat guru-guru sekarang. Dan kalau guru-guru dahulu tahu kita dah hebat macam ni, mereka mesti kagum agaknya lah. Dan ada permainan yang berbentuk kuisi, Kahoot dan sebagainya. Ini ialah dalam bentuk online. Tetapi kita perlu faham prinsip Kementerian Pendidikan boleh dilaksanakan PDPR secara online jika guru bersedia, ada kemudahan, dapat akses internet, ada peranti, dan murid juga kita kena faham boleh terima atau tidak dalam situasi yang seperti ini. Alright, dan nextnya ialah secara offline. Secara offline ini mungkin mereka gunakan juga komputer, gunakan komputer riba, tablet dan sebagainya. Tetapi dia bukan real time. Tetapi berlaku kepada pelajar yang menggunakan komputer dan sebagainya tanpa capaian internet, bukan pada real time. Jadi, pembelajaran boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain. Kita lihat di sebelahnya. Proses muat turun ini berlaku dengan dalam bentuk slide, video, nota dan sebagainya yang diberikan oleh guru semasa menggunakan capaian internet dan disimpan dalam komputer dan dia belajar atau buat latihan itu ini dan sebagainya. Iaitu ialah proses secara offline. Begitu juga dengan menggunakan buku teks. Sebab tu saya kata buku teks ni perlu dipulangkan atau bahan pembelajaran lain seperti pakej pembelajaran, modul dan sebagainya. Dan tempoh penggunaan peranti ini perlu diberikan perhatian bahawa secara luar talian ini mengambil kira pandangan ibu bapa yang tak mampu, jangan kita desak mereka. Sebab pengalaman kita melihat kepada ibu bapa yang tak mampu ni sedih sangat kan. Makanan itu lebih penting kepada mereka berbanding dengan membeli laptop untuk 3 orang anak. Sebab ada kes yang saya dah ceritakan, saya bukan terpaksa perlu membantu dapatkan laptop yang harganya bawah 10,000. Kata macam mana anak saya nak ikut PDPR ni sebab saya ada satu saja. Kemudian anak saya ada 3 orang. Itu baru isteri yang pertama. Anak dengan isteri kedua belum lagi nak dikira. Jika ada lebih daripada itu. Ya. Kemudian peranan guru, pentadbir dan ibu bapa dalam PDPR. Boleh kita pergi peranan guru? Offside. Saya lupa nak terangkan. Berkaitan dengan offside ini berlaku di luar bilik darjah, di luar kawasan sekolah, bukan di sekolah, bukan di rumah, tetapi di premis ataupun pusat komuniti atau premis lain yang digunakan. Ada yang melaksanakannya. Dan dihantar kepada saya, ada yang menggunakan hotel, bilik mesyuarat di hotel digunakan sebagai tempat untuk ini bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, mereka gunakan di dewan komuniti. Ataupun ada yang guru memanggil murid datang ke rumah. Itu juga dilaksanakan kaedah yang seperti itulah. Ini mengikut surat siaran. Ada surat siaran yang berkaitan dengannya. Dan dia boleh berlaku secara kendiri pun boleh ataupun dengan bimbingan akademik, support team, AST pun boleh dilaksanakan. Tapi ini di kawasan-kawasan pedalaman banyak dilaksanakan kaedah ini. Next. Okey, peranan pentadbir boleh kita pergi berikutnya. Peranan guru. Peranan guru di sini sebenarnya sangat besar. Melihat kepada tahap kemampuan dan pencapaian murid mereka atau penguasaan murid mereka dalam sukatan pelajaran, mereka perlu merancang RPT, rancangan pengajaran tahunan, RPH dan sebagainya sesuai untuk murid mereka, menggunakan kaedah yang sesuai, menggunakan bahan yang mudah diakses, didapati dan sebagainya, dan memastikan murid dapat melaksanakan tugasan itu. Dan jangan lupa perlu juga ada pentaksiran untuk menilai tahap mana penguasaan murid dan keberkesanannya. Dalam pentaksiran ini penting sebab kita juga mengumpul data dan maklumat berkaitan dengan pelaksanaan pentaksiran dalam bilik darjah. Di samping itu, cubalah usahakan rekod pelibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang sesuai. Next.
peranan tuan-tuan dan puan sebagai pengetua. Ya. Apabila PDPR ini dilaksanakan sama ada online ataupun offline, tolonglah pastikan bahawa ada perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti. Mesti lihat yang cekap, berkesan, dan perlu ada pelibatan guru dalam konteks ini, bukan hanya memberi tugasan kepada murid saja, tetapi perlu ada bentuk bimbingan dan pengajaran dilakukan. PPK ada mengeluarkan arahan berkaitan perkara ini yang boleh dikongsikan dalam portal yang disediakan oleh PPK, bahagian pembangunan kurikulum. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel bagi pelaksanaan PDPR yang berkesan. Perhatikan juga jadual guru itu dan lihat juga janganlah bertindih. Yang ketiga itu mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel untuk mengelak dan memberikan PDPR yang berkesan. Nanti berebut-rebut guru nak mengajar atau melaksanakan PDPR ini. Jadi berjalan tindih nanti. Berebut-rebut pula telefon bimbit milik ayah dan ibu mereka. Next. Yang ini tidak kita perlu berikan tanggungjawab kepada ibu bapa. Ibu bapa sekarang dah jadi cikgu. Baru mereka tahu rupanya tak mudah jadi cikgu. Nak jaga anak, nak mendidik anak bukan mudah. Sukar sebenarnya. Kadang-kadang anak kita ini lebih percayakan guru daripada ibu bapa. Walaupun ibunya atau bapanya seorang cikgu. Dia kata cikgu kata lain, cikgu ayah kata lain. Ada dulu masa anak saya kecil macam tu. Dia percaya guru dia berbanding dengan ayah dia sendiri. Walaupun ayah dia seorang cikgu dan ibu dia pun seorang cikgu. Tapi dalam hal ini kita menyedarkan anak-anak kita bahawa atau menyedarkan ibu bapa perkara ini penting untuk mereka terlibat dalam membantu anak-anak mereka dalam menyelesaikan arahan tugasan di rumah yang diberikan oleh guru dan bantu mereka untuk akses kepada delima atau platform yang atau pelantar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Next. Isu dalam pelaksanaan PDPR ini, kita dapat aduan daripada berbagai pihak mengatakan bahawa ada guru yang telah berikan link untuk anak murid mereka ikuti PDPR secara online, tetapi mereka tak datang pada masa itu. Ini mengecewakan anak-anak kita, mengecewakan ibu bapa, dan perkara ini tak sepatutnya berlaku. Elakkan perkara ini berlaku sebab kita perlu jaga hati mereka. Semuanya sekarang ni tengok gambar kartun tu. Semuanya macam tak puas hati je kan. Anak pun dah lama rindu tak jumpa kawan-kawan. Mak bapak lah gaduh. You kata tadi cikgu ni datang mengajar ni dalam online. Ini tak ada. Dia bertengkar. Jadi semua orang stres sekarang dalam dekat ini. Okey, bagi pengetua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, guru yang menyediakan bahan PDPR bukan dalam bentuk online ini, berikan mereka peluang untuk membuat cetakan, menyediakan bahan dan sebagainya, menggunakan segala kemudahan yang ada. Kalau tak cukup peruntukan, gunalah apa saja peruntukan yang ada di sekolah PCG, SWA dan lain-lain, termasuk pindah peruntukan. Bahagian kewangan telah maklumkan perkara ini boleh diganti nanti dengan peruntukan yang baru. Next. Okey, perlu dikongsikan, saya post selalu kepada pengarah negeri dan juga YDP, MGP dan juga MPSM, jadual-jadual berkaitan dengan pelaksanaan. Sekarang ni kita fokus kepada Didik TV X7. Kita mulakanlah dengan program untuk tingkatan 5, Success to SPM something itu. Waktu siarannya ialah pada pukul 3 petang hingga 5 petang pada hari Ahad, pukul Sabtu dan Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan selepas ini insyaAllah rakaman sedang rancak dijalankan untuk PDPR melalui TV Pendidikan, mengikut kurikulum, mengikut tahun, mengikut mata pelajaran. Ini satu yang sangat baik usaha yang dilakukan oleh Kementerian. Next slide. Okey, peperiksaan percubaan tingkatan 5 bagi yang belum memulakannya tak perlu teruskan. Tak perlu mulakan. Tak perlu mulakan langsung. Bagi yang dah mula, tak habis lagi, tak perlu selesaikan. Bahan-bahan yang ada tu jadikanlah sebagai bahan untuk PDP untuk menguji tahap kemampuan belajar kita. Sebab mesyuarat dengan Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi, UPU online dan sebagainya, kita telah bersetuju menggunakan keputusan SPM yang sebenar bagi tujuan kemasukan ke Kolej Matrikulasi IPG Universiti Awam dan beberapa program lain yang diadakan oleh universiti. Right? Selesai. Peperiksaan SPM 2020 ini mesti diselesaikan pada tahun ini juga. Kerana ini adalah persijilan. Persijilan ini penting untuk dua tujuan, bagi menunjukkan pelajaran
dan juga untuk mendapatkan pekerjaan jika mereka ingin meninggalkan pendidikan. Jadi kita juga nak mengelakkan pengorbanan satu generasi jika tak ada yang ambil SPM, atau bertembung dua generasi nak masuk universiti, lagilah huru-hara kita. Dan lebih profesionalnya kalau kita lihat, murid 2020 SPM-nya menggunakan KBSM, manakala murid 2021 menggunakan KSSM. Jadi format baru dan sebagainya menyukarkan. Jadi kita akan selesaikan SPM 2020 ni pada tahun ini juga secepat yang mungkin, dan insyaAllah result akan keluar pada akhir bulan Mei, pemeriksaannya 22 hari bulan Februari dan berakhir pada 25 hari bulan Mac. Okey, bagaimana murid yang terlibat dengan positif COVID, PUI, PUS? Ya, mereka akan dikecualikan daripada ataupun tidak dibenarkan menduduki peperiksaan SPM bagi kertas-kertas yang terlibat pada masa mereka positif COVID atau PUI atau PUS. Maksudnya kalau dah buat, ada yang belum buat, kita akan berikan mereka set kedua untuk mendudukinya. Lembaga peperiksaan akan aturkan jadual untuk tujuan ini. Next slide. Okey, yang ini slide yang penting yang perlu diberikan perhatian berkaitan dengan kelas tambahan. Bila boleh diadakan? Boleh saja diadakan pada waktu sekolah selepas PDP yang sebenarnya ataupun waktu sekolah biasa, tetapi jangan benarkan murid itu balik. Sebab kalau kita benarkan mereka balik, mereka datang balik, kita mendedahkan mereka kepada risiko jangkitan COVID-19. Jadi boleh diadakan di sekolah selepas waktu persekolahan, boleh juga diadakan pada hari Sabtu dan hari Ahad. Boleh, tak ada masalah. Tetapi 4 perkara ini perlu diberikan perhatian. Pada hari persekolahan, saya dah sebut tadi, pelajar tidak dibenarkan balik, mesti ada persetujuan ibu bapa. Adakan libat urus ibu bapa dalam hal ini. Maklumkan keperluan untuk tujuan itu. Pematuhan SOP berkaitan penularan jangkitan COVID-19 mesti dipatuhi macam pada hari atau masa PDP sebenar dilaksanakan. Kerelaan pelajar perlu diambil kira juga. Ada pelajar yang tak rela, tak apa. Tetapi yang warna merah ini, yang perlu kita tangani betul-betul. Kerelaan guru tanpa paksaan. Sebab ada mesej yang telah kita terima mengatakan mengapa guru perlu adakan kelas tambahan lagi? Kan tugas guru dah berat, mengajar waktu pagi, petang nak ajar lagi. Sebenarnya hanya tinggal 21 hari saja lagi murid kita untuk menduduki SPM. Bagi ambil SPM. Dan berapa lama banyak masa yang guru tidak bersama dengan anak murid mereka. Inilah masa-masa terakhir apabila anak-anak murid kita ini dalam keadaan yang hampir lemas sebenarnya. Untuk menduduki peperiksaan ini, inilah masa kita menolong mereka. Siapa lagi nak menolong mereka kalau bukan guru kita? Siapa lagi yang dapat bantu mereka kecuali guru-guru kita yang ada di sekolah? Tetapi jangan paksa guru untuk adakan kelas tambahan. Jangan paksa. Dengan rela tak apa. Saya ulang banyak kali ini kerelaan guru tanpa paksaan. Sebab kita tidak mahu ada guru yang tidak mahu melaksanakan, kita paksa. Dalam keadaan ini, ingatlah hukum bahawa kalau kita tolong anak murid, kita ada anak guru yang mengajar tingkatan 5 ini, mengajar dengan jujur dan ikhlas, insya-Allah anak kita juga akan diajar oleh guru lain dengan jujur dan ikhlas. Sifirnya mudah saja. Kita buat baik, kita lakukan perkara yang baik, kita dapat perkara yang baik juga. Mungkin kita, mungkin anak cucu kita pada masa akan datang. Saya melihat pada cucu lah, anak tu tak adalah setakat ni. Sebab anak semua dah tamat belajar, dan yang bosu setakat ni 25 tahun, dah besar dah pun. Jadi dalam keadaan ini jangan paksa. Jika ada yang nak buat, ada. Bila masa, silakan ada. Tapi ada yang bertanya, boleh tak buat waktu malam? Waktu malam ni saya reserve sedikit, ya. Sebab waktu malam ni kita masih dalam kawasan PKP. Nak adakan waktu malam ni dah petang ada, malam nak buat dan sebagainya, kita tidak galakkan diadakan pada waktu malam. Sukar untuk dikawal pematuhan SOP, murid dah balik ke rumah, datang balik. Tetapi kalau di sekolah yang berasrama penuh, guru tinggal dalam kawasan sekolah dan rela dan redha untuk melaksanakannya tanpa paksaan apa-apa, dan dia bukan bentuk kelas tambahan ke sebagainya, tapi membimbing guru murid, iaitu saya serahkan kepada pentadbir sekolah. Dan yang terakhir sekali, slide saya, bukan slide yang terakhir, slide yang kedua akhir, next slide, ialah berkaitan dengan pembukaan koperasi dan juga kedai buku di sekolah. Dibenarkan untuk dibuka bagi penjualan buku latihan, buku ulang kaji, alat tulis dan sebagainya.
dan perlulah patuhi semua prosedur dan SOP berkaitan dengan pembelian dan penjualan, memasuki kawasan sekolah dan sebagainya. Elakkan daripada ibu bapa yang datang terlalu ramai. Perlu ada catatan suhu dan juga catatan kehadiran dilakukan, dan perkara ini perlu diambil perhatian sebab berlaku 2 kes di sekolah rendah. Jangkitan berlaku melalui pekerja di kedai buku. Jadi perkara ini kita tangguhkan dulu sebentar dahulu. Sekarang kita benarkan untuk membolehkan ibu bapa atau penjaga membeli buku latihan, buku ulang kaji yang digunakan untuk PDPR, peralatan persekolahan dan sebagainya. Sampai ke penghujung slide saya yang terakhir, slide yang ke-42. Sekian, terima kasih. Okey, 4.21. Kita mula tadi pukul 4. Tadi? Saya pukul 3. 5 minit. Okey. Masih ada masa. Saya boleh terima apa saja pertanyaan. Kalau saya tak boleh jawab, rakan-rakan saya di sini boleh jawab. Ataupun pengarah bahagian yang ada bersama dengan saya boleh jawab. Kalau tak boleh jawab juga, saya tangguhkan jawapan itu. Saya jawab jawapan bertulis. Macam di parlimen. Okey. Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cikgu Zahri bin Hamzah. Sekejap, Cikgu Zahri, saya tak berapa dengar. Cikgu Zahri. Saya Cikgu Zahri bin Hamzah. Dengar pun, sedap. SMK Putrajaya, STU. Oh, dekat je. SMK Putrajaya. Ya. Okay. Berkaitan dengan ketidakhadiran pelajar Tingkatan 5. Ketidakhadiran pelajar, okey. Boleh dekat sikit dengan mic. Ya, Datuk kata tadi yang perlu dihubungi tu. Okey. Bagaimana sekiranya, contohnya macam saya, pelajar saya, kawasan dia tu dia karantin untuk COVID. Jadi pelajar tak dapat hadir. Sama ada yang tak hadir kekal ke ataupun yang baru ke, tapi kita tak dapat hubungi ibu bapa dia. Bagaimana tindakan kita? Adakah perlu kita bergerak ke rumah ataupun kita biarkan saja? Kalau biarlah pilihan yang terakhir. Kalau nak biarkan tu, kita mesti ada usaha untuk hubungi waris berkenaan sedaya upaya. Mesti ada rakan-rakannya, rakan yang betul boleh terhubungi. Mungkin pelajar yang datang ni kita bimbang di kawasan bandar. Tak jelas, Datuk. Oh, tak jelas eh? Tak jelas. Sekejap ya. Sebab majoriti pelajar saya tu golongan B40. Oh, 40. B40 ya. Okey. Alright, dengar suara saya? Boleh dengar? Jadi cara saya sekarang ni, saya nak hubungi pelajar tu, masalah penggunaan penggunaan telefon pun sukar dihubungi. Jadi terpaksa lah kalau kita nak hubungi, kena pergi masuk ke kampung-kampung, ke Felda untuk hubungi pelajar tu. Tapi masalah kita sekarang ni, kawasan itu kawasan yang karantin untuk COVID-19. Oh, okey, alright. Cikgu Zahri ya? Cikgu Zahri, Ya. dengar saya kan? Dengar saya tak? Tak dengar suara, Datuk. Okey. Kami dengar jelas. Okey, alright. Okey. Kalau nanti sampaikan macam ni. Saya tadi terkejut juga. Putrajaya ni saya ingat di sebelah saya ni saja. Putrajaya STU, Datuk. Putrajaya STU Terengganu. Okey. Di Kuala Terengganu jelas sangat suara. Okey, sedap suara saya kan? Okey, jadi kalau tak boleh dihubungi dengan menggunakan telekomunikasi yang ada, fikirkanlah apa pendekatan ziarah cakna yang perlu kita laksanakan. Mungkin kita boleh hantar rakan-rakan dari PPD untuk mencari dan mengesan di mana murid ini berada. Apa saja usaha dilakukan. Usaha sedaya upaya lah. Cari mereka sampai dapatkan maklumat, dan apa yang boleh kita tolong mereka. Ya. Kalau faktor keuangan, faktor ekonomi yang menjadi masalah, kita lihat apa yang boleh kita bantu mereka. Ya. Okey. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Saya akan cuba ikhtiar untuk hubungi dia melalui MPKK dia. Barangkali insyaAllah dapat. Yes.
Betul. Okey. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Saya Okey, mari Yahya Datuk. daripada Assalamualaikum. Pahang. Cik Yahya. Ya, Datuk, saya boleh tidak guru menjemput pelajar yang bermasalah yang tak mampu datang ke sekolah pengangkutan? Pelajar tak mampu datang ke sekolah kerana pengangkutan. Boleh tak cikgu ambil jemput dia? Oh, okey. Oh, maksudnya mereka ni tak boleh datang ke sekolah atas faktor tidak mampu untuk menguruskan pengangkutan ataupun tidak ada. Ya. Okey. Ya, Datuk. Inilah kebijaksanaan pengetua yang perlu saya kagumi. Apa saja usaha yang dilakukan, tetapi pastikan bahawa SOP menaiki kenderaan ataupun penyewaan kenderaan dan sebagainya dipatuhi. Kalau penyewaan kenderaan untuk mereka ini untuk tempoh 2 bulan ini boleh diuruskan, itu lebih baik kalau jumlahnya ramai. Kalau tidak, kalau diusahakan untuk tumpang guru dan sebagainya, juga perlu lihat mereka bukan dari keluarga yang sama. Pematuhan SOP pemakaian pelitup muka ni mesti digunakan sepenuhnya, tak ada masalah. Itu kebijaksanaan pentadbir sekolah dalam menguruskannya. Sebab kita perlu faham juga, bas mungkin tak ada, transport yang mereka gunakan selama ini mungkin telah tidak ada. Jadi bincang dengan PIBG, bincang juga dengan ahli keluarga yang terlibat yang lain, mungkin ada penyelesaian yang terbaik. Tuan-tuan dan puan lebih arif daripada saya situasi yang berada di sana. Silakan soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ni? Saya Muhammad Arifin daripada Maran Pahang Datuk. YDP MPS Pahang. Oh, Muhammad Arifin. Okey. Maran. Okey. Maran teruk juga banjir baru ni ya. Okey dah Datuk. Semua dah okey dah. Alhamdulillah. Itu juga Allah sikit je tu. Ada orang itu. Okey, apa isunya? Soalan saya tentang pelajar yang memang dia tak boleh keluarlah daripada kawasan kerana masalah pengurusan kilang dan sebagainya. Jadi mereka ni mohon supaya boleh menumpang PSA di daerah lain. Kerana rumah saudara mereka tu di daerah lain. Jadi dekat sekolah boleh keluarkan surat untuk mereka bergerak ke sekolah di daerah lain. Terima kasih. Yang ini melibatkan proses peperiksaan. Kebetulan saya pun menjadi pengarah peperiksaan, lembaga peperiksaan. Sebenarnya memang kita ada ruang untuk membuka peluang kepada para pelajar ini menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan yang lain atas faktor-faktor bencana alam dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Jadi, tapi dalam keadaan yang sebegini rupa, kalau tak boleh, mereka didatangkan semula ke sekolah. Sebab kita pentingkan mereka ni hadir ke sekolah dahulu untuk mengikuti dan membuat persiapan bagi tujuan peperiksaan. Dan itu boleh dilakukan sangat baik. Dan mereka mengambil di pusat peperiksaan yang telah ditetapkan. Tetapi jika tidak boleh juga, usaha telah dilakukan, maka jika itu pilihan yang ada, sila bincang dengan PPD untuk maklumkan perkara ini kepada JPN dan juga lembaga peperiksaan. InsyaAllah lembaga peperiksaan akan bersedia untuk tujuan itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih Datuk. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mulong, Kota Kelantan. Selamat Nazri ya? Ya, Nazri. Ambil muat tadi sebab pelajar ni penggalian ketiga tingkatan atas Datuk. Mereka berada pada dia ada di semester 3, insyaAllah kes-kes COVID yang macam ni, Wakil Menteri layan mereka seperti anak emas lah. Akan ada ujian yang lain untuk mereka pada masa yang lain. InsyaAllah ada. Akan dimaklumkan kepada calon yang berkenaan, tetapi boleh kena buat laporan lah. Murid mana, siapa, berapa ramai dan sebagainya, perlu dimaklumkan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia. Okey. Seterusnya. Tentang pada hari peperiksaan lah, andai kata pelajar tu pada pagi berkenaan tu dia ada tanda-tanda kurang sihat ataupun bergejala, bagaimanakah tindakan yang sewajarnya yang perlu kita ambil sebab perkara itu berlaku pada pagi berkenaan. Okey, alright. Sebenarnya kita ada FAQ yang tadi telah dibincangkan dan telah dimuktamadkan.
dia ada beberapa kategori calon. Calon sihat, calon bergejala, calon ada 4 atau 5 kategori. Sebenarnya semua itu dalam tindakan lembaga peperiksaan. Jika calon itu kita dapati bergejala. Bergejala maksudnya yang memang tak boleh ambil peperiksaan. Kalau bergejala yang macam mana katakan, bergejala yang sakit-sakit yang biasa ni, dia akan duduk di bilik peperiksaan macam calon yang lain juga. Tapi kalau bergejala itu bukannya demam melebihi 37, pelajar itu ada gejala tapi suhu badannya 37.5 ke bawah, dia boleh datang. Dia datang sebenarnya sebab dia pada pengamatan kita dia sihat, tapi ada gejala, dia asingkan, dia ada di bilik lain. Perkara ini dia dijelaskan dengan detail. Dia ada bilik peperiksaan alternatif, ada bilik peperiksaan khas disediakan oleh lembaga peperiksaan. Dan jarak meja dalam bilik peperiksaan pun dah jauh, bukan 1.5 meter, dah 2 meter dah sekarang. Jadi insyaAllah, yang ini tak apa, akan dimaklumkan melalui FAQ yang insyaAllah dalam masa terdekat ni, mungkin pada hari ini ataupun hari Isnin akan disebarluaskan kepada semua. Ya? Alright, ada isu buku teks sekolah tak cukup. Oh, ada buku teks yang tak cukup. Kalau buku teks yang tak cukup dalam soalan yang dikemukakan di sini, perlu berhubung terus dengan selalunya dia akan maklumkan kepada Jasmine. Kalau buku teks tak cukup, dia terus berhubung kepada sekolah kepada sekolah nanti dia ada pembagian daerah. Bagian daerah dan negeri. Okey. Kalau buku teks di sekolah tak cukup, dia ada sebenarnya di daerah itu ada banyak sekolah menengah. Mereka akan lihat di mana ada lebih, di mana dia kurang, dan di situ akan diagihkan mengikut keperluan Oleh PPD dan DPN. oleh PPD dan juga DPN. Kerataman boleh tak diadakan pada hujung minggu, Sabtu boleh, tak ada masalah. Tetapi dengan rela hati, tanpa paksaan. Jadi the best, kata okay, good. Great sharing, oh Alhamdulillah, syukur. Saya ni dah macam orang dekat Facebook saya. Saya tak jual apa-apa sebenarnya. Saya tidak menjual apa-apa, tidak menjual apa-apa. Okey, terima kasih Datuk atas penjelasan yang jelas. Dan penjelasan tu nak jelas insya-Allah begitu. Okey, ada apa lagi tak nak? Ada. Assalamualaikum. Datuk. Assalamualaikum Cik Anwar. Saya nak bertanya bagi pihak pemeriksa satu Malaysia lah. Jadi pemeriksa SPM. Oh, pemeriksa. Penanda kita cakap pasal budak ni, sekali saya nak tanya pasal pemeriksa SPM. Mereka bertanya dan mereka khawatir, pertamanya adakah mereka akan dibenarkan untuk menanda di rumah, dan kalau dibenarkan menanda di rumah, adakah mereka perlu melaksanakan PDPR? Sebab kalau PDPR kena buat, menanda kena buat, pemenandaan takkan tekal. Jadi dia punya reliability dia amat rendah. Dalam kumpulan kita ni pun ada beberapa KPB yang boleh mengesahkan apa yang kita cakap ni. Jadi saya mohon sangat, saya dengar lembaga dah berbincang dengan pengarah-pengarah, tetapi takut kita rakan-rakan pengetua yang tak menanda tak faham kesusahan penanda-penanda. Bila dia menanda tu dia gangguan lain. Suami pun dia tengah tepi, isteri pun tengah tepi, anak kacau kena marah. Jadi saya berharap mereka dibenarkan menanda di rumah dan pada masa yang sama tidak melaksanakan PDPR. Terima kasih tu. Okey, terima kasih Cik Anwar. Nasib baik Cik Anwar tak sebut subjek apa. Kalau sebut subjek tadi, saya terus maklumkan kepada lembaga, tengok Cik Anwar ni mengajar masa subjek apa. Okey, sebenarnya macam ni. Alhamdulillah pada tahun lepas, bukan bagi diri tak, saya telah mempelopori pemeriksaan online. Saya tak sangka rupanya apa yang kami lakukan, lembaga peperiksaan lakukan bersama dengan tim saya tahun lepas itu memberi kesan yang cukup besar pada tahun ini. Dan kelulusan telah diberikan rasanya oleh MOF sebanyak 25 juta untuk online marking. Cikgu tak perlu bergerak ke mana-mana. Duduk di rumah, marking lah di rumah pada bila-bila masa. Skrip itu datang dalam bentuk PDF, dalam bentuk digital. Sangat mudah, sangat tepat, tak mungkin silap pemarkahannya.
Sebab setiap mata pelajaran itu ada kaedah pemeriksaannya, dan apabila kita tik saja dan kita tandakan saja, semuanya akan keluar markah, dan iaitu sangat baik, dan insyaAllah dia punya kesahan dan kebolehpercayaan kebolehpercayaan skornya sangat tinggi, insyaAllah. Cuma perlu mahirkan sedikit saja. Dia kata marking secara online ni lebih mudah berbanding dengan menggunakan Facebook atau main Facebook. Berkata main Facebook, tu tak kena. Menggunakan Facebook, okey, main Facebook. Okey, alright. Tapi insyaAllah, Cikgu Anwar, insyaAllah semuanya akan diuruskan oleh lembaga peperiksaan. Sebab itu saya sebutkan tadi, result SPM akan keluar insyaAllah pada akhir bulan Mei. Kita doakan yang terbaik, sebab marking secara online keseluruhan kertas peperiksaan SPM. Okey, alright. Ada pertanyaan lain? Saya ada satu sesi lagi sebenarnya bersama dengan rakan-rakan dari negeri Johor, Melaka, Selangor dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, dihantarkan di sini. Kalau soalan itu sangat kritikal, kita akan beri penjelasan, jawapan bertulis, kita akan hantar atau maklumkan melalui pengarah negeri. Tapi daripada hantaran yang dihantar dalam chat untuk kita pada petang ini, semuanya puas hati, semuanya seronok, dapat maklumat terus daripada saya, dan Alhamdulillah hasrat Wakil Menteri menghantar saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan tercapai dengan baik, dan Alhamdulillah syukur sangat. Jadi saya harap pesan akhir daripada saya untuk semua pengetua yang sangat saya hormati, saya kagumi, dan pengetua-pengetua yang hebat yang ada di hadapan saya ini, inilah peluang kita yang terakhir. Peluang kita yang terakhir untuk memberikan perkhidmatan kita yang terbaik kepada murid-murid tingkatan 5 kita, tingkatan 6 kita, yang mereka memang telah bersedia sebenarnya untuk menamatkan peperiksaan. Bersedia untuk menghadapi peperiksaan, saya tak tahu. Tapi menamatkan peperiksaan itu memang pasti. Sebab mereka dah tak larat nak tunggu bila nak tamat peperiksaan ini. Jadi kita bantulah mereka selagi ada upaya kita, selagi ada kuasa yang kita pegang, selagi ada amanah yang boleh kita pikul, kita laksanakan tugas dan tanggungjawab itu sebaik-baiknya. Laksanakan apa saja yang mampu tanpa melanggar peraturan. Itu saya katakan tadi, nak buat kelas tambahan, nak buat itu, ini dan sebagainya. Tapi matlamatnya tetap satu, untuk mempersiapkan murid kita menghadapi peperiksaan SPM. Biarlah mereka berlari 100 meter ini, 190 meter mereka dah berlari pada garisan permulaan yang sama, tinggal 10 meter saja lagi. 10 meter yang terakhir inilah yang menentukan sama ada mereka tamat ataupun tidak sampai ke garisan penamatnya. Jangan sampai mereka tersungkur di 91 meter yang terakhir, ataupun mereka terkeluar daripada track, tak mahu ambil peperiksaan dan sebagainya. Saya serahkan kepada pengetua-pengetua yang hebat yang ada di hadapan saya ini untuk memastikan bahawa semua pelajar kita kembali ke sekolah, semua guru kita bersemangat dan terus utuh kemampuan mereka untuk membimbing pelajar-pelajar kita menghadapi peperiksaan SPM. Saya doakan kepada Allah, Allah berikan kesihatan yang baik kepada semua, Allah berikan kesihatan yang baik kepada guru-guru kita dan murid-murid kita, dan akhirnya pelajar kita dapat menduduki peperiksaan SPM dan STPM dan peperiksaan lain dengan tenang, dan insyaAllah nanti pada bulan September mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Mohon maaf kalau ada salah dan silap dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada peluang kita jumpa. Kalau tidak ada arah melintang, saya akan ke Kelantan dan Terengganu pada hujung minggu ini. Kalau rezeki kita jumpa lagi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.